Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safina binti Sofian, nombor matrik 054890 dari kelas Usuluddin semester 6. Saya akan membentangkan berkenaan amalan-amalan yang mendorong mendapatkan nikmat kubur. Alam kubur atau alam barzah adalah satu batas atau pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan merupakan satu tempat persinggahan yang didiami oleh hamba Allah sebelum hari kebangkitan. Di alam kubur, roh tetap akan hidup dan mendapatkan kenikmatan atau siksaan dari Allah SWT, meskipun seseorang itu memiliki kubur ataupun tidak, bergantung kepada amal perbuatan ketika hidupnya di dunia. Selain itu, walaupun pada pengetahuan manusia lain seseorang itu telah pun mati, namun ianya sama sekali tidak terputus terus dari alam dunia. Hal ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 169 sehingga 167 yang bermaksud, dan janganlah sesekali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki, dan juga mereka bersukacita dengan kurniaan Allah dan yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang dan belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah SWT dan limpah kurnianya, dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Setiap perkara yang dimiliki di dunia ini akan sina sebaik saja kita masuk ke dalam kubur, kecuali 3 perkara, iaitu amal kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Sesungguhnya amal kebaikan inilah yang bersaksi, membela dan menemani jasad-jasad yang terkucur kaku di dalam kubur ketika menjawab pertanyaan malaikat muka dan nakir. Oleh itu, tidak dapat tidak bagi merasakan kenikmatan alam kubur dan terhindar dari azab kubur adalah dengan melakukan amal kebaikan dan menghindarkan diri dari dosa-dosa yang mengundang kepada azab kubur. Terdapat pelbagai amal kebaikan yang dijanjikan dapat menolong dan menemani kita di alam kubur. Antaranya adalah, yang pertama, menjaga solat 5 waktu dan mengamalkan solat sunat. Solat adalah perintah Allah SWT yang wajib dikerjakan walau dalam apa jua keadaan. Solat adalah ibadah utama yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan menjadi ibadah pertama yang dihisab oleh Allah SWT sebelum ibadah lain. Solat boleh dikerjakan sama ada secara sendirian atau secara berjemaah. Namun begitu, solat secara berjemaah lebih afdal. Antara kelebihan solat jemaah adalah diangkat martabat sehingga 27 darjat, diangkat dan dibebaskan dari azab kubur, dicukupkan dengan rezeki yang berkat, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Adapun solat sunat disyariatkan oleh Allah SWT bagi menampung kekurangan dan menutupi kelalaian serta meningkatkan amal manusia. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil, dan jika solatnya rosak, maka sesungguhnya ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah SWT berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki solat sunat, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari solat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Amalan kedua yang boleh dilakukan oleh seorang hamba untuk membebaskan diri daripada azab kubur adalah berpuasa di Ramadan dan puasa sunat yang sesuai dengan syariat Islam. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkannya bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat ibadah hanyalah kerana Allah SWT. Puasa adalah rahsia antara seorang hamba dengan Tuhannya tanpa pengetahuan yang lain, kerana amalan puasa berdasarkan niat yang hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui. Antara nikmat berpuasa adalah mampu membebaskan orang yang berpuasa dari siksa kubur dan memperoleh kebahagiaan terutama ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Rabb di akhirat kelak. Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah adalah tindakan memberikan harta atau perkhidmatan dengan tujuan meringankan beban atau membahagiakan hidup orang lain. Sedekah bukan hanya khusus kepada harta dan wang, malah senyum juga dikira sebagai sedekah. Terdapat pelbagai keutamaan dan manfaat bersedekah yang dinyatakan dalam kalam Allah dan sabda Rasulullah SAW. Antaranya adalah dapat menghapuskan dosa, mendapat perlindungan di hari kiamat, dilipat gandakan pahala, dijauhkan dari api neraka, dan lain-lain lagi. Yang keempat, melazimi membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril sebagai pegangan dan pedoman kepada kehidupan manusia. Mereka yang melazimi bacaan Al-Quran akan merasa tenteram dan damai kerana merasa seolah-olah dekat dengan Sang Pencipta. Al-Quran akan menjadi penolong, pendamping dan penerang di dalam kubur bagi mereka yang membacanya.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah bin Bahili bahawa Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah Al-Zahrawan, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, kerana keduanya nanti datang pada hari kiamat seakan-akan awan atau cahaya matahari ataupun seperti burung yang berbulu dan terbang mengelilingi pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah kerana sesungguhnya membacanya ada berkat dan meninggalkannya adalah penyesalan. Tukang sihir tidak akan mampu menandinginya. Riwayat Muslim. Selain solat fardu dan solat sunat, berpuasa, bersedekah dan melazimi Al-Quran, terdapat banyak lagi amalan yang boleh dilakukan untuk mendorong kepada mendapatkan nikmat kubur. Antaranya adalah memperbanyakkan zikir kepada Allah, menyayangi anak yatim piatu, menghormati orang tua, menjaga lisan, selalu menepati janji, gemar menolong orang miskin, tidak pernah dengki dengan orang lain, menjaga silaturahim, berlaku adil, amanah dalam memimpin, tidak tamak dengan urusan duniawi dan lain-lain amalan lagi. Sekian, terima kasih.